Okay, Assalamualaikum, bersama saya WK and Sokotumus. Okay, konten hari ini saya nak orang kata merakam satu perjalanan, okay, daripada Kelantan ke Perak, Ipoh. Jadi saya akan merakam satu perjalanan. Jadi mungkin anda boleh tengok situasi ataupun perjalanan semasa, okay, daripada Kelantan ke Ipoh. Jadi kita akan ambil rakaman ataupun orang kata momen yang best. Okay, jadi let's go. Okay, sekarang ni kita berada di kawasan bandar Tanah Merah yang baru. Okay, dan kita menuju ke Gerik ataupun ke Ipoh. Jadi kita boleh tengok lah momen jalan-jalan yang best kan. Jadi kita akan start rakaman kita. Okay, kita menuju ke Gerik dalam 124 km lagi. Okay, dan perjalanan kita hari ni alhamdulillah cuaca sangat terang sebenarnya. Sangat terang, alhamdulillah. Dan saya harap cuaca ini berterusan lah. Tapi kita tak sure, kebiasaannya biasa petang hujan. Petang hujan. Jadi kita harap perjalanan kita ni boleh sampai sebelum orang kata hujan turun. Alright. Okay, jadi sebenarnya dalam perjalanan kita nak bercerita lah sikit. Mungkin anda nak buat apa kan, kita nak buat apa dan sebagainya. Okay, jadi perjalanan yang boleh dikatakan agak panjang dan sederhana ini, mungkin kita boleh berborak-borak, okay, apa aktiviti yang anda ingin lakukan dan sebagainya. Okay, mungkin kita dapat rakam momen-momen yang best. Jadi di situ kita akan tengok balik lah apa yang kita akan dapat sepanjang perjalanan kita. Okay, jadi pada ketika ini ramai yang mula melalui jalan Gerik. Kalau nak ke daripada Perak ke Kelantan, ramai yang lalui jalan Gerik. Dan juga ramai juga yang lalu jalan di Cameron Highland. Cameron Highland ni maknanya anda akan keluar dekat Gua Musang. Dekat Gua Musang. Jadi anda terus daripada Kuala Krai dan sebagainya terus ke Kota Baru. Tetapi jika anda melalui jalan Ipoh Gerik ni, anda akan keluar dekat Macang atau Pejeli. Okey, daripada situ anda berpecah sampai ke Macang, boleh terus go through on Kota Baru. Okey, jadi terpulang kepada anda lah. Sebenarnya ada dua jalan yang utama. Jadi kebanyakan setengah orang tu dia fikir dia lebih suka jalan Gerik. Sebab apa? Sebab Gerik ni lebih orang kata secure. Okey, sebab itu ada isu sebenarnya. Jalan Cameron Highland itu ada berlaku tanah runtuh, ada kematian dan sebagainya. Jadi setengah orang tu memang decide untuk lalu okey jalan Gerik berbanding jalan Cameron Highland menuju ke Kelantan. Jadi siapa yang mungkin pertama kali nak datang ke Kelantan ke, ataupun anda ingin buat pilihan sama ada anda nak melalui jalan Gua Musang ataupun jalan Gerik, itu terpulang pada anda lah. Tapi saya cadangkan anda melalui jalan Gerik sebab saya rasa macam waktu orang kata lebih singkat, lebih dekat. Kalau biasa anda turun pagi tu, biasa tengah hari dah sampai yang macam tu. Okey, jadi saya harap perjalanan itu dimudahkan, okey, utamanya anda yang ada urusan dan sebagainya, utamanya mereka yang jenis travel untuk kerja dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, kita ada momen best di sana. Kita nampak ada orang kata segerombolan burung yang terbang di kawasan ni. Okey, burung putih. Anda nampak tak dalam video? Saya tak sure lah. Kita zoom sikit. Okey, dia mula berpergian. Ada apa-apa something lah, sebab mereka berkumpul di sini, bird ni. Okey, jadi saya akan go through lagi. Kita akan rakam momen seterusnya sampai ke tempat yang best. Okey, saya akan gabungkan semua video ni. Anda akan tengok daripada awal sampai ke tempat yang best. Okey, dalam perjalanan saya ada terjumpalah satu tempat tu dia jual air tuak. Okey, air tuak iaitu dijual dua, iaitu air tuak kelapa ataupun nipah. Okey, inilah air tuak. Okey, saya dah minum dah sikit. Okey, jadi air tuak ni dia daripada kelapa dan satu lagi daripada nipah. Okey, apa yang dia katalah perbezaan dia adalah jika anda pilih untuk tuak yang kelapa ni, dia rasa dia manis sikit. Okey, dia rasa manis sikit. Tapi jika anda memilih tuak yang nipah tu, dia rasa masam-masam sikit. Okey, tapi sebenarnya dua-dua sangat best lah. Ini dia benda contoh dia. Masih sejuk lagi ni. Okey, tapi saya memang tak tahan kan, minum dah sampai separuh. Okey, jadi air tuak ni rasa dia tu susah saya nak beritahu. Anda kena rasa sendiri.
memang sedap. Okey, memang sedap. Dia punya manis, dia masam dia tu. Oh, memang terbaik lah. Okey, jadi kita teruskan perjalanan. Okey, jadi kita tengok apa yang kita akan dapat lagi lah. Okey, dari segi perjalanan kita. Okey, kita teruskan. Okey, dalam perjalanan ni anda akan jumpa MRSM Jeli. Okey, pada masa sama berdekatan dekat sini ada juga hotel. Okey, hotel yang berdekatan, itu hotel DJ Lee Hotel dan sebagainya. Dan sebelah kiri saya ni adalah UMK. Okey, UMK. Jadi anda boleh nampak lah, sebenarnya dekat Jeli ni sebenarnya anda akan jumpa kampus Jeli. Okey, UMK. Jadi di sini memang boleh dikatakan lah, student-student UMK dekat sini memang tahulah kawasan ni. Alright, sekejap kita tunjuk sikit. Ini antara UMK Jeli. Anda boleh nampak kan. Jadi ini pagar dia. Jadi kalau nak masuk dalam memang kita minta kebenaran lah. Okey, guard dan sebagainya lah. Okey, jadi kita teruskan perjalanan kita. Alright. Okey, apa saya nak beritahu, sebenarnya dekat kampus Jeli ni, okey, ada satu tempat yang best sebenarnya yang tengah viral, iaitu selamat datang ke Lata Keding. Okey, dekat sini dia ada resort Lalang. Dalam ni memang tempat dia memang best lah. Betul-betul berhadapan dengan pagar kampus UMK Jeli ni. Okey, jadi saya tak boleh nak masuk lah sekarang sebab perjalanan saya masih jauh. Jadi dalam ni memang ada tempat kata resort yang mana dia punya struktur dia memang dibina atas bukit lah. Nanti next time kita akan buat video khas untuk orang kata Lata Keding ni. Okey, alright, kita teruskan perjalanan. Okay, Assalamualaikum. Okay, sekarang ni kita on the way. Okay, naik di mana kita berada di ketinggian lah Jeli Hot Spring dalam 500 meter lagi daripada sini. Okay, dan kita menuju ke Banjaran. Okay, Banjaran Titi Wangsa. Okay, ini jalan dia lah. Kalau anda nak tengok situasi jalan di Gerik, mungkin ada di kalangan sahabat kita yang belum pernah sampai ataupun menggunakan jalan. Ini adalah contoh jalan dikatakan jalan Gerik, di mana jalan berbukit-bukit, dan kita akan merentasi Banjaran. Okey, iaitu Banjaran Titi Wangsa. Right? Dan ini dekat jalan dia lah. Right? Jadi kalau waktu malam tu mungkin dia agak gelap sikit, tetapi boleh dikatakan ramai yang menggunakan jalan ini. Jadi anda tidak perlu rasa takut dan sebagainya lah. Cuma jalan inilah yang dikatakan jalan yang anda jumpa binatang contoh macam gajah dan sebagainya lah. Okay, ini because environment, dia punya suasana di jalan dia. Dan cuaca hari ni alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana sangat cerah hari ni. Okay, dan kita melalui, okay, kalau anda tengok memang ramai orang menggunakan jalan ini, termasuk bas dan sebagainya. Okay, dan juga ambulans ataupun kata pihak tentera dan sebagainya. Okay, dan di antara checkpoint yang biasa berhenti adalah di Banjaran Titi Wangsa. Itu antara port yang paling kata ramai lah akan stop kat situ. Okay, jadi ketika ini kita melalui perjalanan, right? Kalau anda tengok memang ada kereta. Jaranglah tak ada kereta kawasan ni. Mesti ada kereta yang lalu. Okay, jadi anda tidak perlu bimbang. Okay, dan anda kena berhati-hati, terutamanya jika anda rasa nak cepat, anda ingin memotong kan. Nak memotong tu kena fikir betul-betul lah. Sebab kalau tengok dekat sini memang jalan ni memang banyak double line. Bila mana double line memang tak boleh potong. Sebab ni tidak, dia dikira memang tak boleh nak potong. Sebab jalan tu memang terhad dan sempit. Okey, jika anda potong juga, kalau tak lepas, kes nanya kan. Kes nanya lah, esok masuk surat khabar. Kalau boleh janganlah. Okey, slow and steady. Right, okey. Ini adalah keadaan jalan di sekitar Gerik. Okey, sekitar on the way ke Gerik lah. Okey, kita dah mula menaiki bukit dan sebagainya. Dan anda boleh nampak lah kita sekarang ni sedang macam mendaki. Sedang mendaki ke atas. Okey, dan cuaca, environment, kalau anda tengok ketika ini memang sangat-sangat cantik. Okey, dengan pemandangannya kan, dengan orang kata nature view-nya kan, dari segi hutan dan sebagainya memang original lah. Okey,
Dan kawasan ni juga kebanyakannya tanah-tanah yang ditarah, yang berdekatan, dia dah buat tebing bagi mengelakkan tanah runtuh. Okey. Tapi kalau anda tengok tepi ni banyak lagi pokok hutan kan. Jadi kebiasaannya susah sikit lah berlaku tanah runtuh. Disebabkan tanah itu dia punya struktur daripada kayu, daripada rumput, yang menyebabkan tanah tu lagi, orang kata, masih lagi kukuh lah. Kalau pengaliran air ke longkang pun dia akan tidak membawa orang kata tanah sekali. Tapi kalau tinggal tanah kosong, yang tu bahaya. Pengaliran air tu dia bawa sekali dengan apa nama ni, pasir dan tanah, yang menyebabkan tanah tu jadi runtuh lah. Okey. Ni di sekitar jalan dia, mungkin anda boleh tengok. Siapa yang mungkinlah first time ataupun belum pernah lagi menggunakan jalan orang kata Gerik ni, okey, laluan Gerik daripada Perak ke Kelantan, mungkin anda nak tahulah macam mana situasi jalan dia kan. Jadi video yang saya bawa kali ni mungkin boleh menjadi satu panduan lah untuk anda, macam tu. Okey, jalan double line memang tidak recommendkan untuk potong, okey, sebenarnya. Tapi mereka yang nak potong juga tu hati-hatilah. Saya takut tak lepas dan sebagainya. Itu yang orang kata mengundang, okey, mengundang benda yang tidak sepatutnya lah, benda yang kita tidak diingini, macam tu. Okey, kita sedang mendaki ke atas lagi. Alright, kita sedang mendaki ke atas lagi pada kali ni. Okey, kita boleh nampak, okey, dia punya apa nama, lori pun memang berusaha keras untuk menaiki orang kata apa, dia punya ni lah, dia punya jalan sebagainya. Okey, ni jalan dia macam ni. Okey, kita let's go. Saya akan tunjuk momen apabila kita berada di Banjaran. Titiwan saya sekejap lagi. Kita review sekejap ataupun sungai-sungai yang cantik, ataupun yang cantik bagi. Okey, kereta ni, jalan kereta. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Kita view. Okey, Assalamualaikum. Okey, laluan ini juga mungkin anda pernah dengar lah, famous. Ada satu agensi pelancongan, okey, di mana Royal Belum. Okey, Royal Belum ni memang lebih kepada orang kata di Gerik tu dia ada sungai, sungai Gerik. Di mana Royal Belum tu dia macam lebih pada package lah pelancongan untuk bawa boat dan sebagainya. Dia ada tempat penginapan houseboat dan sebagainya. Okey, jadi dia ada signboard tadi kita nampak berapa kilometer, mana tak jauh dah. Kita menghampiri tempat tu. Okey, jadi perjalanan ni seperti biasa. Okey, anda tengok dekat jalan ni kan, dekat jalan ni memang boleh dikatakan double line. Okey, dan kawasan ni juga kita ada signboard yang mengatakan kawasan gajah liar. Okey, jadi anda kena berhati-hatilah. Okey, dalam perjalanan tu kena berhati-hati. Okey, dan double line tu kalau boleh jangan potong lah kalau boleh. Kalau tengok jalan ni anda boleh tahu macam mana dia punya space dia ataupun ruang yang ada kan untuk anda potong. Okey, dengan keadaan anda menghadapnya jalan lori yang datang ke depan bertentangan dengan kita, kalau anda potong ni memang tak tahu nak elak kat mana. Tapi kat sini belah kiri kita ni kita adalah kata rumput sikit, jika apa-apa boleh elak kat situ kan. Tapi kalau boleh jangan ambil langkah yang tak selamat lah. Okey, kalau boleh jangan potong sangat. Kalau jalan tu memang tertulis dia double line, memang kalau boleh jangan potong. Jalan ni sebenarnya double line ni, cuma line cat tu dia macam kurang nampak dah. Okay. Jadi tertulis jalan double line ni jangan potong lah, kalau tidak selamat. Okey. Okey, jadi apa yang saya nak beritahu, kongsikan kepada petani lah. Okey, jadi kita tengok suasana jalan di Gerik. Jadi kepada mereka yang tak pernah lalu lagi, mungkin ada tanya-tanya macam mana jalan ni. Okey, jadi kebiasaannya pada waktu ketika ini selalu ni dikatakan kurang sibuk sikit. Biasa kalau dah musim perayaan memang dia agak sibuk lah, agak sibuk. Jadi ketika ini memang dia tak sibuk sangat. Cuaca pun alhamdulillah cantik. Okey, dekat tepi ni anda boleh tengok orang buat apa, tebing, terutamanya untuk mengelakkan tanah runtuh dan sebagainya lah. Okay. Jadi apa-apa yang berlaku, mungkin anda pernah tengok isu malam kan, jumpa dan sebagainya, kalau boleh berhati-hati. Tengok ni double line, terang-terang double line. Jangan pandai-pandai nak potong. Okey, walaupun lambat sikit pun tak apa, janji selamat. Macam tu. Okey. Kalau boleh elakkan lubang. Okey, lubang dia tahan juga, lubang jalan ni. Memang banyak lubang, kena pandai-pandai elak sikit. Kalau tak tanya kita punya alignment dan sebagainya lah.
kita memang dah dalam banjaran ni. Kalau dah sampai dengan puncak banjaran nanti, kita harus tengok laju sangat lori-lori ni kan. Jadi hati-hatilah ya. Semua orang berhati-hati. Kita yang bawa ni pun walaupun berhati-hati pun ada orang tak berhati-hati, payah juga. Jadi kalian boleh ambil langkah yang berjaga-jaga lah. Okay. Kalau dah live tu macam ni baru boleh potong. Okay, pastikan anda potong lah. Kalau anda nak potong-potong, ada ruang macam ni. Okay. Ni dah potong saya ni, lori dah potong saya ni. Kita bagi dia dulu. Okay. Okay, hati-hati semua di jalan raya. Steady. Jadi kita berhenti kat banjaran. Sekejap kita akan round table sikit apa yang ada dekat sana. Lepas tu mungkin anda boleh buat keputusan untuk stop dekat sana lah, untuk berehat seketika. Okay, jadi cuaca sebenarnya nampak macam makin gelap. Okay, ini adalah antara terowong yang anda akan jumpa lah. Okay, kalau anda lalu laluan kereta, terowong yang anda akan jumpa. Jadi nampaknya cuaca semakin lama makin menggelap. Jadi kita kena prepare. Okay. Apa-apa sebarang kemungkinan lah. Dengan cuaca macam awan dah berkumpul. Okay, kita harap kita sampai di destinasi dalam keadaan yang selamat lah. Kalau boleh sebelum hujan lah, kalau boleh. Kalau dah hujan kita kena redha lah kan. Okay, jadi ini antara jalan dia. Okay, jadi kita nak menuju ke puncak banjaran. Kalau atas ni, kalau dia betul-betul lembab, memang lembab betul. Okay, anda tak perlu pasal aircon pun, memang boleh dikatakan agak sejuk lah. Agak sejuk punya environment dia dan sebagainya. Okay. Jadi ini antara persekitaran dia dan sebagainya lah. Okay, jadi anda boleh kata situasi. Alright. Okay. Jadi kita boleh nampak dia punya situasi dia. Sangat-sangat best sebenarnya. Sangat-sangat best. Okay. Jalan ni hati-hati nampak sangat double line jangan pandai-pandai nak potong. Banyak kali dah ingatkan ni. Sebab kita nak mengelak daripada apa yang terjadi, tidak ada ingin dia berlaku. Macam tu. Hati-hati. Tapi cuaca sekarang ni dah semakin menggelap macam nak hujan. Kaya macam nak hujan. Tapi kalau anda sekarang ni, kita dah zaman dah berubah. Okay, handset kita ada app weather cuaca. Jadi mungkin anda boleh check dulu. Okay, anda on kan anda punya internet. Jadi anda boleh tahu sebenarnya dalam keadaan situasi semasa cuaca di sini macam mana dan macam mana. Okay, anda boleh tahulah. Alright. Okay, jadi dengan itu anda boleh standby. Anda boleh kata jangka apa yang berlaku kan. Mungkin nak hujan ke, mungkin cuaca go on ke, macam tu. Okay. Alright, kita masih lagi berada di kata laluan ini. Okay, daripada laluan Gerik, daripada Kelantan ke Ipoh. Jadi kita akan share momen yang best. Dan tak jauh dah kita nak sampai ke puncak banjaran. Okay, alright. Okay, daripada sini jalan ni kita nampak jelas. Okay, hujan awan. Hujan awam dia dah boleh nampak jelas. Okay, cuaca agak cantik. Dan kita dah tak jauh dah daripada kawasan rehat Titi Wangsa. Okay, itu sekarang kita berada di puncak banjaran. Okay, tempat rehat 100 meter dah dapat. Jadi anda bagi signal, kita akan ke kanan. Okay, ini adalah boleh dikatakan banjaran Titi Wangsa lah. Kita ambil jalan ke belakang dan kita pergi ke sini. Okay, jadi ke siapa yang nak pergi toilet ke, ataupun nak ambil masa rehat sekejap, nak makan-makan ke apa, boleh pergi ke sini. Okay, banjaran Titi Wangsa. Okay, hati-hatilah nak masuk pun. Ni dia punya kata keadaan toilet dia lah. Okay, keadaan toilet dia. Okay, ni suasana dia lah. Suasana kata kawasan rehat banjaran Titi Wangsa. Okay, dah boleh nampak. Di sebelah sini tandas. Okay, sebelah sana kita ada apa nama ni, pondok kan. Pondok untuk anda kata makan makanan bekal ke apa kan. Lepas tu kita ada kedai makan kan.
Kadang-kadang kedai makan ni dia waktu dia. Kalau waktu cuti ke apa dia buka, kadang-kadang dia tutup. Tapi hari ni dia buka, tak ada masalah lah. Anda boleh singgah makan dan sebagainya. Okay, ini kawasan dia. Nanti kita turun sekejap lagi, kita akan rakam lagi dekat dia punya suasana dia. Okay, ini kita pusing dulu. Okay, anda nak kau kata apa? Ambil suasana saja kan. Macam tu. Okay, ini adalah suasana dia. Jadi sebenarnya best juga kan. Kat sini kat puncak, jadi cantik. Dia punya apa? Dia punya view dia daripada atas. Okay, sekejap lagi saya akan buat video khas untuk rakaman kata pop-pop best dalam tempat rehat ni. Okay, tunggu video sekejap lagi. Cek parking dulu. Okay, alright. Okay, ini restoran. Ini suasana di and art. Okay, Banjaran Titi Wangsa. Okay, memang kita buat dia di puncak sekarang ni. Anda boleh tengok dekat sini. Dia punya sangat-sangat cantik. Okay. Ya, view pun memang terbaik. Kita ambil masa sekejap untuk merakam cantiknya ciptaan Allah SWT. Okay. Ini bukan lukisan ini real punya gambar ni. Real punya video rakaman. Okay, anda boleh tengok cantiknya awan. Okay, kita berada di puncak puncak Banjaran. Okay, ini restoran. Restoran tempat makan. Ini dia punya view tepi lah. Okay, kita dah sampai di puncak. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Alright. Okay, jadi itu adalah suasana di puncak. Dan anda boleh nampak lah, ini antara tempat yang best lah untuk anda stop. Okay, jadi kita mulakan perjalanan kita. Okay, perjalanan kita masih lagi panjang. Okay, doakan selamat sampai. Okay, alright, kita teruskan perjalanan. Okay, kita akan meninggalkan puncak Banjaran Titi Wangsa. Okay, dan jalan mula menurun. Okay, sebab kita balik di puncak. Jadi puncak tertinggi, memang dia jalan dia meningkat naik. Sekarang kita dah mula menurun. Okay, jadi di sini adalah dia punya tempat, antara tempat yang anda boleh stop lah jika, dan memang tumpuan orang ramai di situ. Okay, untuk kata sesi perjalanan tu dia akan singgah di situ untuk makan, istirahat, solat dan sebagainya. Okay, itu antara tempat yang kata menjadi pilihan utama. Anda pun sama juga boleh kata ambil checkpoint di situ jika anda melalui jalan ini. Okay, jadi kita teruskan perjalanan. Kalau ada tempat yang okey untuk anda tengok sebenarnya, kita akan stop sekejap, kita akan review sekejap. Okey, kita teruskan perjalanan ya. Nanti apa-apa saya akan beritahu, kita akan sas balik video ni. Okey, kita berada di atas jambatan. Mana kita akan pergi tengok sekejap. Okey, di hentian Royal Belum. Okey, jadi hentian Royal Belum, Aman Jaya ataupun Pulau Banding. Di sini antara lokasi yang mana anda akan lalu lah jika anda melalui jalan ini. Okey, kita tengok sekejap macam mana dia punya suasana dia. Okey, jom. Hati-hati masuk sebab jalan ni yang kata agak sempit dan berbukit sikit.
sikit. Okey, ini suasana dia. Kalau anda pasang anda kalau jambatan kan, dia di bawah macam ni. Macam ni suasana dia lah. Anda boleh nampak sendiri. Okey, culture dia macam mana. Memang sangat-sangat best lah. Okey, ni hentian dia. Di mana jika anda ingin pergi ke naik boat dan sebagainya, anda boleh kata naik dekat sini. Okey, dia punya hentian dekat sini. Dan di sini sebenarnya aktiviti dia banyak lebih kepada kata berkaitan dengan sungai lah, Sungai Gerik ni. Okey. Kita round dulu. Kita keluar. Itu nampak turun ke laut. Okey, turun ke laut boleh nampak dekat sini. Okey, dia punya parking dia. Kita keluar sekejap, kita ambil gambar sekejap suasana di sini. Okay, kita berada di sekitar Royal Belum. Ini hentian dia. Inilah suasana di sekitar lah. Okay, atasnya ada nampak jambatan. Okay. Dan ini adalah sekitar sungai. Okay. Kita ada banyak lah dekat sini houseboat. Houseboat ni boleh dikatakan kata apa? Rumah boat. Houseboat. Anda nak setiap rumah houseboat tu ada package dia lah untuk anda duduki. Okey. Dan ini adalah sekitar dia. Anda boleh tengok dekat sini. Okay. Suasananya sangat. Dan atas sana adalah jambatan jambatan. Ni tengok contoh houseboat. Daripada houseboat ni mungkin anda boleh menginap di sini ataupun anda boleh teruslah ke mana-mana pulau. Okey, daripada sini. Ini resort yang berdekatan lah. Okey, jadi kita teruskan perjalanan kita. Alright. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Daripada hentian Royal Belum ni kita nak ke Ipoh. Okey. Jadi ini jalan dia, jalan naik dia kena turun sikit. Okey, daripada jambatan tu ada belok ke kanan, lepas ada turun. Dia memang di bawah kata jambatan lah. Okey. Tapi dekat sini sebenarnya houseboat dia banyak. Anda boleh go through balik package yang sedia ada. Mungkin anda boleh go through by internet ke macam mana, sebab di sana pun ada mereka mengiklankan package pelancongan. Okey, dia under Royal Belum ni. Okey, dan aktiviti dia banyak lah. Ada yang boleh dikatakan pergi ke pulau, ada yang kata apa lebih kepada snorkeling di pulau-pulau kan. Ada dibawa ke kata port mancing dan sebagainya. Dan anda boleh tengok balik lah. Oh, dekat sini sebenarnya banyak monkey. Saya tak sure ada nampak ke tak. Okay, ada pakcik bagi makan ke monyet-monyet tu, bagi makan roti. Okey, kita dapat share satu momen best kat situ. Okey, ada pakcik-makcik dia bagi roti dekat monkey, monyet. Kita pun tak bawa roti, kita tak boleh singgah sekejap bagi roti dekat monkey, dekat monyet-monyet ni. Okey, tak apa. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Okey, saya harap perjalanan anda tu selamat sampai dan cuaca kembali cerah. Kembali cerah. Okay. Dekat sini juga ada satu resort lah di tepi ni. Okey, di mana nama resort ni saya tak ingat. Nanti kita lalu kalau ada kita baca. Lori pun agak slow ni sebab naik bukit kan. Tengok jalan dah mula cek. Kalau ada lori
pergi dah hadapan, slow, habislah. Belakang pun jadi jam lah sekejap. Macam tu. Okey, apa nama resort tu? Nama dia Rainforest Resort Malaysia. Rainforest Resort Malaysia. Okey, ini adalah resort dia. Dekat sini ada Rainforest Resort Malaysia. Okey, dekat bawah ni pun ada Port Best. Tapi kena turun lah. Okey, ini adalah jabatan, antara jabatan di Gerik lah. Okey, kita dah masuk. Okey, di sini tak ada resort-resort yang best lah. Tapi pilih resort betul-betul lah kan. Sebab kerana resort ni lama dah tahu tak ada duki. Sebabkan PKP itu mungkin anda nak bercuti tempat-tempat yang jarang diduduki ni, anda kena bersedia sikit lah, baca-baca preparation ayat dan sebagainya. Okay, kena getaran sikit, gegaran sikit, okay, vibration. Okay, sebab kita ada di jalan yang tidak sekata. Okay, jadi anda boleh nampak ini perjalanan yang anda akan lalui. Jika anda melalui jalan Gerik, okay, laluan Gerik daripada Ipoh ke Kelantan. Okay, jadi kita teruskan perjalanan macam biasa. Okey, dan kita akan di sini ada dataran juang tentera darat. Dekat sini ada camp atau bukit ni. Kat sini best lah, dia punya tempat training semua memang real jungle. Okey. Okey, teruskan perjalanan. Okey, ini antara terowongan baru disiapkan. Okey, sangat cantik lah. Juga boleh tahan juga, dia punya kepanjangan tu sangat agak panjang. Okey, jadi alhamdulillah dah siap. Okey, pembinaan fasa tu telah bertamat. Jadi sebenarnya terowongan ni sebenarnya dia sangat-sangat membantu untuk mengukuhkan struktur tanah sebenarnya. Pada masa sama, okey, dari segi kata kita keempat dalam jalan tu, ada terowongan ni sebenarnya melindungilah pengguna dari segi kata cahaya kepanasan ataupun isu bencana yang lain. Lagi perjalanan kita. Okay. Kalau ada tengok tu kat sini ada kesan runtuhan tanah dekat sini, dekat tepi tu. Sebenarnya agak bahaya sebenarnya, dia kena ambil langkah berjaga-jaga. Tapi kalau waktu hujan, benda tu tidak dijangka. Okay. Dia hati-hati di jalan raya. Okay. Bawa lalu, kita tengok keliling apa yang patut kita tengok. Sebab apa? Sebab cuaca ni, jika cuaca panas macam ni memanglah alhamdulillah. Tapi jika cuaca hujan, kita memang banyak cabaran kita tak boleh handling steering. Pada sesama kita nak tengok dekat luar pun tak berapa nak nampak sebab hujan lebat kan. Jadi kena hati-hati. Okay. Jadi double line ni, jalan double line memang tak boleh potong. Stay to your position. Okay. Tidak boleh potong. Ini jalan double line. Okay. Jalan dah mula putus, sebelah sini dah boleh potong. Tapi agak pun hati-hati. Okey, akhirnya kita sampai di Gerik. Okey, di Gerik. Jadi kebiasaannya di antara masjid lah yang kebiasaannya orang akan singgah adalah di masjid berdekatan dengan SK Batu Empat Gerik. Di sini ada satu masjid. Di masjid ni agak baru lah. Kalau anda pergi ke masjid yang berdekatan dengan bandar tu, boleh juga. Tapi masjid ni dia betul-betul berdekatan dengan SK Batu Empat dan Kuala Vocational. Okey, suasana di sini pun best. Okey. Ini masjid dia. Nama masjid adalah Masjid Nurussalam. Masjid Nurussalam, Jualang Kuala Ru, Gerik. Jadi anda boleh singgah juga di sini. Okey, sebenarnya jika ingin solat ataupun ingin ke tandas dan sebagainya. Dan tempat ini sebenarnya juga best. Dia punya tandas dia sangat bersih sebab dia punya bawah jagaan yang rapi. Okey, anda boleh tengok di sini tandas dia sangat-sangat. Ya Allah, aku mohon berlindung daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Itu doa masuk tandas kena bacalah. Okey, dari segi tempat solatnya, tempat makannya dia pun ada jika anda ingin bawa family. Okey, mungkin ada bawa bekal dan sebagainya. Kita ada juga pondok pondok istirahat. Okey, pondok istirahat okey, Istirahat Nurussalam. Ada pondok
spot makan dan sebagainya. Memang best lah sini, boleh katakan best. Okey. Jadi kalau anda nak singgah di sini pun tiada masalah. Okey, jadi kita singgah di solat di sini dahulu. Okey. Jadi mungkin anda nak tengok persekitaran masjid, kita akan boleh ronda sikit. Okey, alright. Assalamualaikum. Okey, kita sekarang ni berada di kedai dataran Lawin. Okey, kalau anda tengok di ke sebelah kanan kita, ini dia punya stesen lah. Okey, stesen Aman Jaya Lawin. Okey, di mana dia punya stesen dan juga dataran makan lah. Okey, jadi daripada Lawin ni sebenarnya kita tak jauh dah ke Kuala Kangsar. Okey, dan kita menghampiri Ipoh lah. Okey, jadi jalan ni memang banyak juga kedai-kedai makan di tepi jalan. Mungkin anda tercari-cari, okey. Dan pada masa sama ada orang jual buah dan sebagainya. Okey, jadi anda pilihlah di mana orang kata ikut kesesuaian anda. Mungkin anda rasa nak makan apa, tengok balik kedai makan tu apa menu dia. Okey. Jadi di sini di Kuala Kangsar, daripada sini Kuala Kangsar dalam 72 km lagi. Itu dia punya batu ni lah, menunjukkan dia punya lokasinya. Okey, di sini juga okey, kita ada Lengut Johor. Okey, dan pada masa yang sama ada di sini juga ada stesen minyak Shell. Jadi anda tak perlu bimbang kalau di sekitar ini mungkin anda kata minyak anda kehabisan dan sebagainya. Jadi anda tak perlu bimbang. Alright. Okey, jadi kita dah di Lawin. Okey, kita dah menjauhi kata Pekan Lawin lah. Okey, dan kita melalui ke orang kata Kuala Kangsar. Inilah situasi jalan dia. Jalan bukit-bukit tu kita dah lepas dah. Jalan bukit kita dah lepas dah. Jalan bukit-bukit tu kira macam itu di puncak lah. Dan ini orang kata di bawah dah. Kita sudah berada di bawah. Okey, dan jadi kita menuju okey ke Kuala Kangsar. Tapi jalan ni still kita kena tengok juga. Kadang-kadang situasi jalan ni banyak juga double line double line tu jangan potong lah. Kalau anda potong memang cari nahas lah kan. Sebab memang dia orang kata apa, memang dia kalau boleh jangan potong. Sebab dia dilarang. Sebab dia punya double line tu bukan saja-sajalah dari tujuan dia, di mana jalan ini tidak sesuai untuk pemotongan ataupun mereka yang tak sabar, tak cuba bersabar lah. Okey, jadi jangan potong. Kita takut mereka yang bertentangan tu yang tak sempat nak elak, jadi berlaku perkara yang tak diingini. Okey, jadi itu paling penting. Okey, sekarang ni kita berada di Kampung Belum Baru. Kampung Belum Baru. Okey, di sekitar ni pun kita ada masjid kan. Tengok di sekitar ni pun ramai juga yang apa nama jual cempedak. Sekarang ni musim dia, musim cempedak sekarang ni. Okey, tengok buah cempedak tu memang dia terbayang lah dia punya isi tu kan. Memang syok lah kalau makan cempedak. Daripada nangka cempedak, nangka dan cempedak memang dua ni favourite lah. Okey, jadi kita dalam perjalanan ni, kita dalam perjalanan. Okey, dan sekarang ni kalau kita tengok dia punya tanda tu, kemungkinan ke Ipoh dalam 119, ke Kuala Kangsar dalam 69 km lagi. Kalau ke Ipoh ke 119 km, kepada Kuala Kangsar dalam 69 km saja lagi daripada sini. Daripada sini jarak dia ke Ipoh. Okey, jadi kita jalan dulu. Okey, saya akan rakaman pada tempat-tempat yang best. Kita akan stop. Okey, alright. Okey, Assalamualaikum guys. Okey,
sekarang ni kita berada di satu lokasi mana menuju ke Kuala Kangsar. Okay, sebenarnya dari segi jarak tu saya rasa dah tak jauh dah. Kita boleh agak dalam bawah dekat dengan 50 km sahajalah. Okay, nak sampai Kuala Kangsar. Okay, jadi ini adalah antara video, okay, di mana konten untuk saya hari ini, di mana saya akan tunjukkan anda sebuah perjalanan lah daripada Kelantan ke Perak. Jadi saya harap anda bagi mereka yang pertama kali mungkin nak tahu macam mana jalan dia, situasi dia, saya harap anda boleh nampak lah sedikit apa yang saya tunjuk, antara tempat yang menarik ataupun view jalan dia macam mana, dari segi bukit ataupun lokasi-lokasi yang boleh anda singgah kan, utamanya R&R Banjaran, macam mana situasi dia, kedai makan dia, toilet dia. Lepas tu Masjid di Geri, antara tempat yang anda boleh stop untuk orang kata makan ke ataupun tandas ke ataupun solat sekejap dan sebagainya. Okay, jadi sekejap lagi kita akan ke Kuala Kangsar. Okay, saya rasa mungkin tak ada apa dah. Mungkin kita akan ambil juga video moment kita masuk Monora. Okay, Menara Terowong Monora. Okay, lepas tu saya rasa mungkin tak ada apa yang special lah kot. Sebab kalau kita Kuala Kangsar, totally kita tak masuk Bandar Diraja. Sebenarnya kita just lalu saja. Okay, dan the best moment sebenarnya perjalanan ini adalah di antaranya di atas bukit, dan atas Banjaran tadilah the best moment. Okay, yang lain saya rasa tak ada apa, biasa saja. Cuma perjalanan tu dia banyak perjalanan yang melibatkan jalan yang kritikal. Maksudnya jalan tu dia memang kebanyakannya double lane. Jadi double line ni memang anda tidak boleh memotong lah sesuka hati. Okay, kalau anda buat juga, kita takut kalau tak berlaku diingini. Sebab kita tengok orang bertentangan datang dengan laju, kita pun laju, dia datang dengan laju. Itu yang jadi benda yang macam-macam tu. Jadi saya harap benda ni anda ambil perhatian lah. Okay, jadi kita go through, kita dah nak sampai dah sebenarnya ni. Okay, saya harap video ni dapat something yang manfaat lah. Kalau anda rasa nak share ke, nak berkongsi ke, terpulang kepada anda. Okay, saya harap ini just sekadar orang kata just fun saja. Okay, entertainment untuk semua sekali. Okay, mungkin ada sahabat kita yang mungkin first time lah nak tahu macam mana kan. Jadi saya harap sekadar konten yang kita buat ni dapat beri manfaat macam tu. Okay, jadi kita jumpa lagi di next video. Okay, last kali mungkin saya akan tunjuk yang Monora punya lah, Terowong Monora. Lepas tu saya rasa tak ada apalah untuk sesi konten kali ni. Okay, kita jumpa anda di next video. Okay, di next content. Okay, thank you everything for your viewing and then subscribe, okay, our channel. Okay, wallahualam. Okay, kita dah sampai ke Kampung Lenggong. Kita dah sampai ke Kampung Lenggong. Jadi ini situasi di Lenggong. Okay, dah boleh nampak. Okay, di sini sebenarnya banyak daerah Lenggong ni ada tempat yang makan yang best lah. Dan juga di sini juga kita ada tempat rekreasi, taman rekreasi Gua Tok Hiring. Jadi siapa yang biasa di Lenggong ni, okay, Lenggong Jopat antara tempat yang best lah kat sini. Okay. Jadi kepada cuaca nampaknya makin lama makin menggelap, mungkin gaya macam nak hujan. Tapi di Lenggong ni kita hanya lalu saja, okay, dan tak jauh dah kita menuju ke Kuala Kangsar. Okay. Jadi Lenggong ni antara boleh dikatakan tempat yang pelancongan juga, okey, iaitu di kata Taman Jopat. Okay, nampak ada air terjun dan sebagainya. Jadi anda rasa nak berjalan, nak bercuti dekat sini pun tiada masalah. Okey, di antara tempat yang best lah. Okey. Jadi kalau nak tengok sana ada orang bawa kayu balak dan sebagainya kan. Tapi just berhati-hati sajalah. Okey. Sebab memang orang kata industri kayu balak ni memang ini dia punya laluan dia. Jadi anda hanya perlu berhati-hati sajalah. Okey. Kalau boleh bagi laluan ataupun rasa boleh potong, just potong saja. Okey. Jadi kita tak jauh dah menuju ke Kuala Kangsar. Jadi video kali ni just selingan saja. Sebab kalau ikutkan sebenarnya video ni dah tak ada apa yang nak beritahu, cuma kita nak tunjuk juga tentang situasi semasa jalan-jalan di jalanan, supaya anda boleh nampak dia punya culture dan sebagainya. Okey. Okey, jadi kita akan tunjuk video seterusnya. Okey, video selingan seterusnya. Okey, kita sekarang ni nak merentasi Jambatan Sultan Nazrin.
kita on the way ke Terowong Menora. Kita tengok ramai yang berkumpul sebab ada berlaku kemalangan. Okey, on the way ke sini ada berlaku kejatuhan motor besar. Sebab tu kita tengok ramai yang berkumpul. Jadi jalan jam sikit lah sebab ada polis dan juga peronda. Okey, jadi sebenarnya kita nak menuju ke Terowong Menora. Jadi sebenarnya dah tak jauh dah. Kita dah atas bukit. Okey, ini adalah situasi lah di mana jalan yang kita lalu ni. Okey, kita on the way ke Terowong Menora dan selepas tu kita akan dapat exit lah, sama ada anda nak ke Ibu Perak ataupun terus ke zon utara, itu di Kedah dan sebagainya. Okey, jadi kita, ini adalah perjalanan ataupun jalan dia. Okey, jadi dekat sini dia ada ingatkan kita bahawasanya pastikan brek kenderaan anda sentiasa berfungsi. Sebab apa? Sebab jalan ni dia permulaan dia memang naik bukit lah. Jadi kebiasaannya anda perlu turunkan gear ataupun menggunakan gear rendah. Okey, pada masa yang sama, jika anda turun bukit lepas terowong nanti pun memang kena guna gear rendah. Sebab kita lebih kepada safety lah. Kalau anda menggunakan gear tinggi, mungkin kelajuan kereta anda tu akan laju. Okey, jadi 500 meter, 300 meter kita nak masuk terowong. Okey, ini adalah terowong Menora, anda boleh nampak. Okey, dengan hak ketinggian dia, okey, 4.75 meter saja. Okey, kita akan masuk. Alright, Tunnel 1 Meru Tunnel. Okey, cadangan dia suruh nyalakan lampu. Okay, tapi kalau kita tak nyalakan lampu tak apalah. Tapi sebenarnya penjagaan jarak itu penting bagi mereka yang rider-rider, terutamanya mereka yang naik motor dan sebagainya. Saya kena sangat berhati-hati sebab jalan dia sebenarnya agak sempit sebenarnya. Kalau anda tengok balik kapasiti untuk lori ke kereta ke, dia punya speed dia ngam-ngam. Maknanya kalau untuk motor tu memang saya rasa tak ada jalan lah untuk motor. Maknanya kalau biasa saja ada jalan untuk motor kan. Tapi dekat terowong ni dia tak ada jalan untuk motor. Maknanya berkongsi untuk motor dan juga kenderaan lori, kereta, dia berkongsi jalan yang sama. Jadi sebab itulah orang kata risiko sikit lah, keselamatan dan sebagainya. Jadi anda kena pandai-pandai menjelik dan sebagainya lah. Anda boleh tengok sendiri keadaan jalan dia macam mana. Okay, anda boleh nampak sendiri. Dia punya kerjaan jalan dia macam mana. Dia punya jalan sebelah tepi tu memang agak kurang. Jadi anda kena berkongsi. Jadi anda kena betul-betul berhati-hatilah. Okay, dekat sini pun ni dah mula fasa menurun. Fasa menurun. Saya kata dalam 5 km lagi anda akan jumpa Plaza Tol Ipoh. Sebab kita nak pergi ke Ipoh, kita akan jumpa lah. Kalau anda tengok dekat sini pun memang sempit. Jalan ni agak sempit, terhad untuk mereka yang rider terutamanya. Okay, memang anda kena berkongsi jalan yang sama. Jadi hati-hati, terutamanya dekat sini kita tahulah ada segi lori dan sebagainya tu tak ada. Okay, dan kita menurun dengan keadaan menurun. Okay, anda nampak. Okay, jadi pastikan ada test dulu brake. Maksudnya kita menggunakan gear rendah supaya kereta kita tidak free sangat untuk kelajuan. Macam tu. Okay, kita dah nak sampai lah. Okay, kita dah sampai mungkin ke Ipoh sebenarnya. Okay, lepas tu Menora, ini jalan dia menurun ni bukit. Jadi kalau tengok dekat tepi tu memang speed dia agak kecil sebenarnya. Jadi untuk rider-rider tu sebenarnya kena hati-hati. Okay, kalau anda jatuh dan sebagainya, memang orang kata bergantung kepada orang kata rezeki anda lah. Kalau ada kereta kat belakang tu macam mana kan. Jadi kena hati-hati betul lah. Okay, okay, jadi saya rasa itu saja untuk konten kali ni. Jadi ini adalah berkenaan dengan video di mana kita punya share situasi kita daripada Kelantan ke Ipoh Perak. Jadi saya harap ia memberi manfaat kepada anda dan mungkin khas kepada anda yang first time, pertama kali nak datang ke Ipoh daripada Kelantan ataupun daripada Ipoh ke Kelantan pun sama juga. Jadi ini adalah antara situasi dan jalan yang anda akan lalui jika anda memilih jalan Gerik. Kalau anda memilih jalan Kamera Highland, lain pula lah situasi dia. Okay, jadi saya harap ini akan bermanfaat kepada anda. Bagi mereka yang dah biasa guna jalan ni, tak ada apa, just orang kata hati-hati saja. Macam tu. Okay,
Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.